Assalamualaikum. Apa khabar semua? Masya Allah, Irwan Muhyiddin di sini. Uh, Aki Show malam ini episod yang ke-18. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa ni, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih. Sentiasa, terima kasih selamanya kepada anda semua atas sokongan. Apa ni, you know what, malam ni rasanya macam nak curhat sikit lah. Kan? Episode ke-18 malam ini, musim yang kedua. Dan kita masih lagi alhamdulillah we're, kita bergerak lah kan ke depan kan. Dan bila kita dah, when you've worked on something for so long, and then kita macam sometimes what we wish, apa yang kita inginkan tak, bukan kita tak dapat, tapi kita belum belum capai lagi kan. It forces you, macam sekarang ni kan, it forces us to go back and ask why did we do all this, kenapa kita buat semua ni kan. So intention tu sangat penting, sangat-sangat penting. So, kalau kita tak tahu kenapa kita buat sesuatu tu, dan segala penat lelah tu akan membuatkan kita jadi, segala cabaran tu akan membuatkan kita jadi penat. Dan lebih daripada itu, kita akan putus asa lah kan. Tapi itu bukan sikap, itu bukan benda yang kita nak, the thing that we want to champion. Betul tak? Kita ada agama yang ajar kita tak give up. Kita ada nabi, kita ada Tuhan yang beri janji untuk pada hamba-hamba dia yang istiqamah kan. So alhamdulillah. Apa yang saya nak curhat sikit dari itu tentang apa kepentingan niat lah, insyaAllah. Dan mudah-mudahan dengan sokongan anda semua, dengan doa anda semua, kita semua boleh terus uh, berjalan ke hadapan, maju ke hadapan untuk benar-benar memartabatkan, to really make our lives positif kan, untuk kita menjaga hidup kita, membuatkan gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang positif sesuai dengan apa yang Nabi kita definasikan, insyaAllah. So, alhamdulillah. So that was my curhat. Thank you for listening. So insyaAllah malam ni we are going to continue with Aki Show episode yang ke-18. Anip akan berbual tentang customer happiness, dan kemudian Abang Yus akan bersembang santai tentang makanan rendah karbohidrat. Alright, so terus saja stay tune, terus saja dengan kami semua di Aki Show, dan kita terus bersama-sama dengan Anip. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah ya, episod terbaru Aki Show. Hari ini saya bersiaran lagi, insya-Allah diberi kesihatan. Terima kasih Abang Irwan yang berada di Kuala Lumpur. So sekarang ni saya pun berada di Kuala Lumpur ya. So untuk pengetahuan semua, saya sangatlah sibuk sekarang menguruskan perjalanan Aki Cafe, Aki Pekmat. So saya ucap terima kasih kepada semua yang terlibat dalam rancangan Aki Show. Tak kira siapa pun yang berada di belakang tabir Aki Show, termasuk Abang Irwan, Zulfa, Photoclick team. So thank you so much guys. Abang Yus ya, terima kasih di atas segala apa orang cakap, galakan, dorongan kepada diri saya. So saya bersyukur kehadrat ilahi kerana dikurniakan dengan rakan-rakan seperti rakan-rakan saya di Aki Show, juga beberapa rakan-rakan saya, circle saya, keluarga saya yang sentiasa memberi sokongan dan dorongan. So hari ini kita masih lagi dalam fasa, orang kata fasa yang tidak stabil lah dikatakan, untuk orang-orang yang berada dalam bisnes. Ada ups and down. Begitu juga saya.
Begitu juga mungkin anda juga, mungkin anda yang mungkin mengalami kejutan, mengalami terperanjat sikit lah berkenaan dengan bisnes yang mungkin sedikit mencabar lah di hujung-hujung tahun ni kan. So kepada yang baru-baru nak berbisnes, mungkin baru bisnes beberapa bulan yang lepas, so anda jangan give up, teruskan dengan apa momentum yang anda dah buat selama ini, yang anda dah susun selama beberapa bulan ni. Banyak sekali rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya yang bercerita dengan saya berkenaan dengan bisnes yang semakin down. Ada waktu kita ups, ada waktu kita down, so that kita dapat balance, kita dapat manage. Okay, so InsyaAllah hari ini saya sukalah nak cakap pasal sesuatu topik yang lebih spesifik tau. Okay, lebih spesifik yang mungkin dapat memberi manfaat kepada semua dengan perkongsian saya pada hari ini. So perkongsian saya nak terjurumus kepada customer happiness. Okay, customer happiness ataupun dalam bahasa Melayu, customer ataupun pelanggan yang gembira, yang suka dengan khidmat kita. So every business kan, every perniagaan yang kita buat mesti ada pelanggan. That's why business tu wujud. Adanya peralihan tunai ataupun wang tu di antara pelanggan dengan penjual. So as a business owner, kitalah yang penjual ataupun siapa-siapa yang melakukan khidmat ataupun servis, mereka menjual servis itu kepada klien, kepada pelanggan. So hari ini sebenarnya saya berada di KL. Saya berkampung di KL sekarang ni selama 3 hari. Saya menyertai seminar yang dianjurkan oleh guru bisnes Hasbul Brothers. InsyaAllah, Alhamdulillah juga saya ucapkan kerana saya diberi peluang untuk join seminar sebegini. Saya banyak diberi tunjuk ajar, diberi guidance berkenaan dengan macam mana kita nak menjaga customer tu sendiri. Okay, first of all, kita perlu kenal lah siapa customer kita. Kita perlu kenal pasti bisnes kita ni siapa customer kepada bisnes kita ni. Mungkin anda yang mempunyai servis, bisnes terkait dengan servis, siapa golongan sasar anda untuk anda jual servis itu. Kalau anda seorang peniaga di jalanan ataupun peniaga yang menjual makanan ataupun lebih dikenali sebagai F&B, siapa yang menggemari makanan anda itu. Kalau pagi-pagi menjual nasi lemak, siapakah golongan sasar yang membeli nasi lemak itu? Kalau anda menjual waffle macam saya, so Aki Cafe menjual waffle. Siapa yang belum rasa waffle Aki Cafe, bolehlah cepat-cepat rasa. Kalau anda dah pernah rasa, anda pun tahu sendiri macam mana rasa dia. Alhamdulillah sangat-sangat digemari oleh orang-orang di sini, terutamanya orang Kajang. So Aki Cafe pun ada pelanggan-pelanggan tertentu. So kenal pasti. Yang pertama sekali, kita kena kenal pasti. Kita kena tahu macam mana kita nak tahu direction bisnes kita ataupun direction apa yang kita jual kalau kita sendiri kita tak kenal siapa customer kita. Macam mana kita nak move ke depan lagi kalau the first step kita dah gagal untuk kita kenal pasti siapa customer kita kan. So saya banyak belajar di mana kita kenal customer kita, kenal siapa target market kita. Kalau contoh di Aki Bake Mart kan, Aki Bake Mart pembekal barangan bakery dah tentu pembekal kepada golongan-golongan bakers ni, seperti Abang Yus kan. So Abang Yus dia mengusahakan makanan sihat, makanan yang low carbs ataupun kurang mengandungi karbohidrat. So apa yang dia perlukan, itu yang Aki Bake Mart beri kepada dia, servis kepada beliau. Itu yang kami utamakan, pelanggan-pelanggan golongan bakers. Mungkin anda bukan bakers, anda tak berminat langsung dengan Aki Bake Mart. Mungkin anda sekadar makan harian biasa. Kalau nak buat roti, buat kek tu pun bukanlah setiap hari, bukanlah setiap minggu, bahkan bukanlah setiap bulan, mungkin waktu raya saja. Mungkin begitu. So kita kena kenal pasti siapakah klien kita yang bakal kita kenal. So the next, barulah kita fokus kepada macam mana kita nak menghargai, kita nak bagi customer tu emosi kepada customer itu. Kita berikan something yang emotional kepada customer bila mana dia dah membeli dengan kita. So let's say kalau kita dah kenal pasti siapa customer kita dan dia pun dah membeli dengan kita, bagaimana dengan emosi customer itu selepas saja dia membeli?
Itu tugas marketing, tugas sales untuk dia membeli dengan kita. So dekat sini bila kita sebut pasal customer happiness, dah tentu itu adalah tugas apabila sesudahnya berlaku jual beli tersebut. Kita tak nak pelanggan datang dan dia terus belah macam tu. Kita tak nak pelanggan datang, dia just bagi duit dan kita bagi barang dan dia end macam tu. Kita tak nak macam tu. So apa yang saya belajar, apa yang saya dapat adalah bila mana kita perlu hargai setiap pelanggan yang telah membeli dengan kita. Of course pelanggan datang dengan membawa sejumlah duit, sejumlah wang. Mungkin servis ataupun produk yang kita bekalkan itu adalah produk yang tinggi kosnya. Jadi perlu kita menghargai apa setiap sen duit yang mereka keluarkan. Macam-macam different business will be a different approach lah. Mungkin sesuatu yang berbeza kalau anda melakukan servis sekian, servis ini, produk ini, macam makan produk makanan, macam mana pula cara mereka menghargai customer tersebut. Yang paling penting, jika produk yang kita bekalkan itu adalah produk yang berkualiti, dah tentu customer akan suka, akan happy dengan apa yang kita bekalkan. Okay, so dapat sesuatu tak dengan sharing saya pada hari ini? InsyaAllah. Sebenarnya kalau bercerita pasal customer happiness, saya akan ada banyak lagi sebenarnya nak dikongsikan dalam sesi kali ini ataupun sesi selepas ini. Mungkin anda boleh komen kat bawah, ada tak perkara-perkara yang anda terlepas pandang ketika anda berinteraksi dengan customer selama anda berniaga ni, ataupun mungkin anda baru-baru berjinak nak berniaga, mungkin anda terfikir, oh aku tak buat lagi. So saya pesan juga dekat setiap tim saya tu supaya sentiasa memberi yang terbaik untuk customer, sentiasa memberi nilai tambah kepada customer, added value kepada customer, sentiasa mengucap terima kasih bila mana customer tu dah membeli dengan kita. Begitulah. Kalau kita membeli kan, kita letak dekat diri kita dekat tempat pelanggan itu kan. Kita sebagai pelanggan, macam mana kita grade pelanggan itu. Kita sebagai pelanggan, kita diucap terima kasih oleh penjual tersebut. Mesti kita rasa macam dihargai. Setiap ringgit yang kita keluarkan itu, kita rasa macam very appreciate, selalu menghargai apa yang dia ucapkan, walaupun dengan dua perkataan, iaitu terima kasih. So dapat sesuatu, insyaAllah cuba anda kongsikan kepada kawan-kawan anda, kepada sahabat-sahabat lain. InsyaAllah lepas ini Abang Yus akan teruskan sesi gaya hidup sihat, macam-macam yang akan dikongsikan. So saya ucap terima kasih kepada semua yang menonton sehingga habis rancangan. Terima kasih saya ucapkan. So semoga anda sihat sejahtera, anda semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So sekian daripada saya. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang, diberi kesihatan lagi, InsyaAllah saya akan cuba share lagi perkara-perkara yang menarik berkenaan dengan apa yang telah saya perolehi sepanjang saya berada dalam kursus sebegini. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Kita dalam Aki Show minggu ni dah episod ke-18. Cepat betul ya, masa berlalu pejam selit. Directly pada anda tiap-tiap minggu ada Aki Show membawa kandungan information yang semoga boleh membantu anda ya dalam usaha anda untuk menjadi ke arah yang lebih positif,
ke arah lebih sihat dan ke arah lebih jaya. Okey, terima kasih perkongsian ni. Alhamdulillah berpeluang ya untuk mengikuti program over this weekend. Nanti dah balik boleh share Aki Show. Saya pun alhamdulillah berpeluang this week. Learning never stops. Okay, the moment you stop learning, there's something seriously wrong with you. Okay, betul tu Hanif. I'm one of the happy customers of Aki Big Mat. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur. Aki Big Mat tak jauh daripada di mana saya tinggal, dan di situ saya mendapat segala yang saya perlukan, everything that I need untuk Fitrati Bake sebagai keto baker, semua saya boleh dapatkan di Aki Big Mat. Banyak produk lain yang organik, yang healthy, yang sesuai untuk pembuatan sembang-sembang santai berkenaan dengan makanan rendah karbohidrat. Makanan yang lokal, makanan secara keto, kita jadi lebih sihat. Saya ingat minggu ni saya nak share dengan anda rutin pemakanan saya setiap hari. Bukanlah nak suruh anda ikut, tapi just to share with you makanan yang saya makan hari-hari semestinya lah low carb dan mengikut ketogenic protocol ya. Saya juga akan share tips shortcuts yang saya boleh maintain ya untuk makan makanan yang rendah karbohidrat. Okay, saya selalunya pagi memang saya tak breakfast sebab most days saya buat intermittent fasting jam tapi most of the time will be 16 to 18 hours a day yang saya puasa, dan eating window saya hanya 8 jam sahaja. So selalunya pagi saya takkan breakfast, pagi saya akan minum minuman apple cider vinegar ya yang saya bancuh sendiri. Dan saya letak sedikit garam Himalaya because saya dalam pukul 2 ya dan kadang-kadang saya makan malam, kadang-kadang saya tak makan malam. So depending jadual saya pada hari itu. Because saya jarang rasa lapar, dan sebenarnya saya lah kalau ikut body saya dan juga aktiviti seharian saya makan sekali sehari pun dah cukup. Tapi saya cuba jagalah supaya saya tetap berada di dalam ketosis. Maknanya saya make sure that kandungan karbohidrat dalam pemakanan saya still within the range yang sepatutnya, iaitu saya boleh go up to 50 grams a day. Saya rasa selalunya tak sampai pun 50 grams a day. Selalunya itulah saya akan makan tengah hari dalam pukul 2, dan kalau makan malam selalunya lepas maghrib dan around 9 PM tu dah dalam 12 to 16 hours of fasting lah in that sense, hanya minum air ataupun minum kopi kosong, dan saya tak minum teh, saya hanya minum kopi kosong ataupun air kosong. Okay, just to share with you, nak kongsikan dengan anda apa essential
food items yang saya ada dalam pantry ataupun dalam fridge untuk hari-hari, makanan yang paling utama yang sentiasa kena ada adalah telur. Sebab telur pada saya adalah sangat versatile ya. Telur kita boleh masak macam-macam and it's a quick meal. Kalau rasa lapar pun ataupun kalau terasa nak makan, boleh je saya telur mata saya malas sikit sebab nak kena goreng. Scrambled egg senang ya, cepat, dan kadang-kadang kita buat shakshuka ya, ataupun macam telur hancur yang keras sahaja. Telur sangat versatile. Dan seterusnya sebab saya dah jarang makan nasi, tapi saya kalau makan nasi pun saya makan konjac rice ya. Konjac rice ni memang sentiasa adalah. Saya ada dalam 3 bentuk, rice ataupun kuih tiaw ataupun dalam bentuk mihun. Ini juga versatile ya. Contohnya kalau kita beli sup ataupun ada sup kat rumah ya, atau kuah laksa di rumah, boleh je convert ataupun substitute ya laksa itu dengan konjac mi. Sekarang dah ada yang dipanggil oat fiber noodle juga dalam bentuk pasta ya. Ini lagi senang. Oat fiber noodle ni saya prefer yang angel hair. Kalau tu kan, kalau nak masak from scratch pun ada juga, tapi sebab saya jarang masak, so prepare food ni yang mana cepat sahaja. Itu selalunya memang ada dalam pantry saya lah ya. Selain daripada itu, roti yang rendah karbo dan ataupun yang keto friendly, roti ni pun saya tak berapa rajin nak buat sendiri. Selalunya saya akan beli satu loaf tu, dan loaf tu kadang-kadang 2 minggu baru nak habis sebab hanya saya makan seorang. So ini kita boleh freeze je, saya tak jadi masalah. So bila hari yang rasa macam nak makan roti tu, saya potong je slice dan boleh makan dengan telur ataupun dengan sardin pun dalam air sahaja. Sekarang dah ada yang wild caught tuna ataupun mackerel ada dijual dalam tin, yang itu pun sangat rendah karbohidrat dan cepat, senang nak makan ya. Itu pun sentiasa ada tersedia, so kalau nak makan tak susah. Sayur-sayuran obviously ini sangat penting. Sayur-sayuran, untuk pengetahuan anda, sayur-sayuran memang mengandungi karbohidrat ya, tapi karbohidrat dalam sayur ini adalah dalam bentuk fiber. So selalunya kita tak kira of total carbs, kita kira hanyalah net carb ya. So sayur-sayuran ni penting sebab bila buat ketogenic lifestyle ni kita tak makan buah, so banyak vitamin dan nutrien yang kita sayur mesti sentiasa ada. Yang baik adalah sayur yang berdaun ya, seperti kangkung dan sebagainya. Saya kurang makan sayur-sayur yang ditanam dalam tanah, contohnya carrot ya. Strawberries dan blueberry tersedia kalau rasa nak makan. goreng-goreng mentega, keju dan juga heavy cream, dan minuman selalunya kopi dan teh, yang saya selalu ambil kosong ya, secara kosong. Okey. Alright lah, itu saja perkongsian saya. Harapnya anda dapat a few tips daripada
list makanan rendah karbohidrat yang saya ada. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi pada minggu depan. Minggu depan kita akan bawa sedikit kelainan ya pada episod Aki Show, insyaAllah. Bertemu kembali. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Hanif, terima kasih Abang Yus. Dan betul juga Abang Yus, InsyaAllah minggu depan kita ada satu episod, ini akan menjadi episod terakhir dalam musim kita kedua ni. Dan episod itu, episod ke-19 tu akan kita tumpukan sepenuhnya kepada Abang Yus dan usaha Abang Yus melalui Fitrati Bake. Alhamdulillah, macam kita selalu ingatkan diri sendiri, tahu apa yang kita hendak lakukan, kan? Kita tahu kenapa setiap tindakan kita buat tu untuk apa, dan bila kita tahu kita punya niat, kita tahu kita ada visi, kita ada misi, dan insyaAllah tindakan kita tu akan terpimpin, kan? Akan dibentuk oleh niat dan visi dan misi tadi, insyaAllah. Memang cakap senang, tapi itulah kita punya misi kita juga adalah untuk sentiasa menyuarakan itu, kan, mengetengahkan ilmunya supaya kita boleh sama-sama membernasihati di antara satu sama lain untuk sama-sama terus berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dah dapat, insyaAllah. Alright, terima kasih banyak-banyak. Terus follow kami di social media, Aki Show, Instagram Aki Show, YouTube Aki Show dan juga Facebook. So terima kasih kepada anda semua kerana telah menyokong dan terus setia bersama-sama dengan Aki Show selama ini. Terima kasih dari kami keluarga besar Aki Show, insyaAllah. Okay, so we'll see you next episode, dan jangan lepaskan peluang untuk menonton episod yang terakhir di musim yang kedua ini. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.